Sikit. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Selamat beristirahat, selamat makan, selamat datang kepada program kita pada hari ini. Salam reformasi kepada rakan-rakan yang menonton kita. Alhamdulillah. Terima kasih juga yang sanggup datang daripada jauh dan dekat, rakan-rakan kita, jentera kita. Kita malam ni jentera kita bersama dengan kita pada hari ini untuk kita nak sharing sikit information, maklumat. Kita bagi maklumat sedikit berkenaan, kita bagi makan sikit, kita jamu sedikit bersama dengan rakan-rakan kita. Terima kasih kepada yang pada malam ini di Iswardi Morning Official. InsyaAllah malam ni kita akan bercakap tentang beberapa topik yang utama sebenarnya. Yang pertama sekali saya nak bercerita tentang sekarang ini, malam ini, sekarang kita sedang bercakap-cakap ini, sekarang ini adalah pelancaran jentera pilihan raya negeri Sabah yang sedang berlangsung di negeri Sabah. Okey, pelancaran jentera negeri Sabah yang sedang, I think dia berlaku di Sabah International Convention Center, SICC. Bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang ini sedang berlangsung di tempat beliau di Sabah. Dan saya akan cerita sikit perjalanan saya ke Sabah hari itu. Saya pergi ke 5 tempat. Saya pergi ke Putatan, saya pergi ke Tuaran, saya pergi ke saya pergi ke Beaufort, kemudian saya pergi ke Labuan. 4 tempat, bukan 5, 4 tempat. Kemudian di sekitar ni lah berkenaan dengan cabang lain, insyaAllah. Okey, jadi menarik. Terima kasih daripada Taiping, daripada pelbagai tempat yang menonton kita pada malam ini. Mohon kepada rakan-rakan untuk share. Kadang-kadang kat sini jadi insyaAllah antara benda yang kita akan usahakan kalau sekiranya kita berjaya mengambil alih tempat ini adalah untuk kita jaringan internet. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya nak bagi tahu jaringan internet di tempat-tempat kita ini bukan tak boleh ada. Dia boleh diadakan. Tahu tak bahawa GPS konon-kononnya membelanjakan 1 bilion, bukan million, bilion ringgit untuk digital ekonomi. So kita kata kalau digital ekonomi ni maksudnya infra wifi kena bagus. Tapi kenapa internet tu tak ada? Bukan di sini saja, banyak tempat tak ada. Naik bot, naik rakit tak payah. Ini kawasan bandar. Kalau daripada sini ke airport lebih kurang berapa minit? 40 minit? Lebih kurang 40 minit, setengah jam. Kalau pergi ke Bandar Kuching dalam sejam, setengah jam. Kalau pergi ke Bandar Kuching mungkin 50 minit. Dia bukanlah satu pedalaman yang terlalu jauh. Dia dekat je. Dengan internet kita kurang. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bagi tahu. Cara untuk orang kekal berkuasa adalah mereka kena kurangkan informasi kepada rakyat. Saya tadi pergi airport Kuching hantar kawan saya. Dekat airport Kuching, saya rasa tak kurang daripada 5 kali orang tegur. Iswardi ke? Iswardi ke? Iswardi ke? Sebab apa? Dia tengok live saya. Tetapi kenapa orang di Astajaya ni? Tapi live saya tak dapat nak di-share dekat sini. Betul? Yang tengok live saya mungkin yang kenal saya lah. Macam Sona mungkin kenal, Pak Ahok mungkin kenal, mungkin Abang Bakar mungkin kenal. Tetapi orang lain tak kenal. Kenapa? Kerana nak share pun tak boleh. Internet kurang. Kenapa internet kurang? Bukan masalah untuk nak mengadakan internet. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kerajaan kata, susah nak letak internet kat Astajaya ni, saya kata orang yang cakap tu penipu, saya cakap. Kenapa saya kata penipu? Nak letak tower ni bukan susah. Nak letak tower dekat sini, satu tower je dia perlu letak. Tak susah. Susah. Kalau kita report SSKM, Suruhanjaya SKMM. Kalau kita report SKMM sebenarnya ada dana bayar. Tak minta. Kenapa YB Karim? Dana ni bukan kerajaan negeri perlu keluarkan, SKMM akan keluarkan. Takkan betul panjat pokok lain tak clear. Takkan saya nak kena panjat pokok pula untuk cari lain clear. So sekarang ini tuan-tuan dan puan, dia menidakkan dulu benda asas bagi kita apa dia? Baju, makanan, pakaian, tempat tinggal, itu asas. Sekarang ini internet adalah asas. Komunikasi kita, internet. Nak grab food, nak buat grab food kita kena ada internet.
Jadi komunikasi itu penting untuk kita nak menyampaikan berita. Kenapa tak dinafikan hak untuk mendapat internet? Kerana apa? Bila mudah mereka timbalan Menteri Komunikasi kata apa? Itu penipu, ni nak ambil glamour, nak ambil nama. Video dia keluar, dia tak ada exam pun. Memanglah video keluar tak ada exam, dia upload video tu 2 hari kemudian lepas exam. Dia kata itu berita palsu. Timbalan menteri itu menyebarkan berita palsu. Bukan je dia nak tolong orang kita Sabah dan Sarawak, dia nak hina lagi orang kita Sabah Sarawak. Sebab itu saya kata timbalan menteri, saya pernah jumpa dia. Kalau cakap tentang Sabah Sarawak ni, you duduk dekat tempat kita seminggu. Tak payah lama. Kita bagi rumah you duduk sini seminggu. Saya nak tengok, you tahu ke tidak macam mana hazabnya kita tentang internet. Dari itu kita pasal PKP, anak-anak tak pergi sekolah. Macam mana kita nak belajar tentang menggunakan internet? Macam mana kita nak belajar menggunakan internet sedangkan tempat kita internet pun tak tahulah macam mana Astajaya belajar internet tak orang macam ni. Masalah sih. Cik belajar lah? Belajar sih? Tapi macam ni tak orang belajar. Masalah juga nak cari line. Masalah nak cari line. Tapi macam ni, panjat rumah. Masalah dia kenapa? Persoalan saya kenapa? Sebab itu tuan-tuan dan puan, adik-adik, ini bakal pakcik bercakap, korang jangan anggap alah pakcik cakap tak kena mengena saya. Tak. Pakcik kami ni kalau takdirkan mungkin 10 tahun lagi baru hidup, akan hidup insya-Allah. Mungkin 10 20 tahun lagi ada hayat. Engkau orang ada 40 50 tahun lagi nak mengadap dunia dalam keadaan macam ni. Maksudnya apa tuan-tuan, perempuan, adik-adik? Nak buat perubahan kami ni, pakcik buat perubahan ni bukan untuk kami tau, untuk korang. Generasi baru untuk anak-anak pakcik. You all ni semua anak-anak pakcik. Sebab apa saya nak bagi tahu? Kalau sekiranya tempat itu tidak berubah disebabkan oleh YB yang kita salahnya siapa? Salah YB ke? Bukan salah YB. Salah kita yang memilih. Kalau kali pertama kita kata pilih, okeylah. Kali kedua salah pilih, okeylah. Tapi kalau tiga, ambil kayu pelangkung palak dimpun tau orang. My point is this. Kalau sekiranya kita nak berubah, kena bermula daripada kita. Saya bagi tahu tuan-tuan dan puan, dia ada 12,000 pengundi di Astajaya. Saya tak perlu merubah 12,000 pengundi. Saya cuma perlu merubah 100 orang pengundi. 100 orang pengundi ni daripada tuan-tuan dan puan yang sanggup bersama dengan saya, kita buat di perubahan di Astajaya, insya-Allah kita akan tengok orang lain akan mula ikut. 16 hari bulan ni saya buat pemberian mas dan juga bendera di Pasar Nonok. Di Pekan Astajaya. Siapa-siapa budak yang ada motosikal, kita bagi bendera, kita buat konvoi. 20 motor. Saya bagi minyak, saya bagi makan. Yalah kena ada minyak juga kan. Budak-budak tu takkan nak tak ada minyak kan. Tanda jalan-jalan tak habis minyak. So kita bagi duit minyak, kita bagi duit makan. Tapi duit minyak duit makan je lah. Untuk dia nak berjalan. But my point is this. Apa yang saya nak sampaikan adalah tuan-tuan dan puan. Kita nak mulakan perubahan tak. Yang kena mulakan perubahan kita. Tak ramai. Tapi kita ada. Kita mungkin tak ramai. Tetapi kita ada. Percayalah. Satu tubuh kita ni yang nak berubah ni, di belakang kita ada 10 orang yang nak berubah tapi mereka takut. Mereka takut kepada perubahan. Dia tak nampak pertama calon yang boleh membawa perubahan. Mereka takut membawa lagi teruk. Kedua, mereka tak nampak bahawa perubahan itu perlu. Sehinggalah kita bagi tahu di belakang sikit saya, nama saya Semariang, bapa mak saya, 10 orang adik-beradik. Mak saya ni ramai anak. Assalamualaikum encik. Waalaikumsalam. Apa jual kita ya? Jual ikan. Ambil dengan adik meh. Adik saya yang kecil tu.
dia ikan tu ni. Ikan hidup dia kasih, dah mati. Nah, tahu si ikan hidup? Fresh, maksudnya dia fresh lah. Ya, maksudnya dah mati dia ikan tu. Tapi apa? Mengajar. Selepas itu saya menganjurkan pelajaran di lepas sekolah saya di sekolah rendah Semariang. Kemudian melanjut dapat 5A. Belajar. Kebetulan dapat 5A, masuk College Abdillah. Belajar. Kebetulan pula dapat pula result okey, dapat masuk College Marabanting dan melanjutkan pelajaran di Southampton University United Kingdom dalam bidang undang-undang. 10 tahun saya rasa. Duduk di sana 10 tahun. So daripada situ, lepas tu saya balik dan mula berkecimpung aktif dengan politik selepas itu. Dan daripada situ kita nampak bahawa sebenarnya tuan-tuan dan puan, saya tanyalah, saya tak tahu kawasan ini, tapi kawasan Tembirat Lot masih TOL Tembirat Lot. Kawasan tu dah leran. Sama Soalan saya, kena tanah kita masih TOL. Kena tanah kita masih tanah orang lain. TOL tu maksud, faham sih TOL? Faham tak TOL tu apa? Temporary of license ke lease Temporary of lease or license, I can't remember. Land, whatever lah. Tapi bagi saya, bukannya temporary of land, tetapi tanah orang. Bila masa kerajaan tanah ni untuk buat pembangunan? Bila masa? Soalan saya tuan-tuan dan puan, kita panggil ni tanah air. Kita panggil ni tanah air. Kita tanah pun tak ada, air pun tak ada. Selari tak ada air. Kita 60 tahun tak ada air. Tak ada siapa buat bising pun. Tempat ni tak adalah. Kita alhamdulillah, kalau pergi kawasan pedalaman, bukan tak ada air hujan. Bukan tak ada gunung, ada. Air terawat tu tak ada. Saya pergi ke Pulau Salak. Pulau Salak tahu? Pulau Salak di Petrajaya. Pulau Salak. Tahun berapa kita? 2015. Lebih kurang. Kampung Pulau Salak 10 minit naik bot daripada JT Semariang. Tak ada air. Kena ambil air daripada perigi. Kena tolak. Sekarang dah ada lah. Dah ada pipe. Selepas saya buat video. Kata kampung ni tak ada air. Lepas tu masuk air. Saya dengar kos dia nak tarik pipe tu saja 27 juta. Kos tarik pipe. Padahal penduduk tak sampai berapa 100 keluarga pun. Kenapa tuan-tuan dan puan dia jadi macam tu? Sebab ada orang yang nak buat satu gerakan. Saya percayalah insya-Allah kalau ditakdirkan tuan-tuan dan puan. Ni 1,100 orang yang menonton. Karim, Menteri Pelancongan Sarawak. Kenapa pelancongan kita tak maju di Sarawak? Saya bawa kawan daripada Sabah turun. Saya bawa dia ke Sarawak. Dia tanya, ini ke Sarawak? Dia kata, dia first time datang Sarawak. Macam ni ke pelancongan Sarawak? Dia kata. Saya nampak macam mana kerajaan negeri memajukan pelancongan Sabah. Dun ini Menteri Pelancongan, betul? Di Asajaya ada pantai dah. Asajaya ada pantai dah. Ada pantai? Asajaya tepi menghadap Laut Cina Selatan, tuan-tuan dan puan. Bayangkan kalau kita bangunkan resort. Yes, polah di laut besar, betul kata pakcik. Kalau kita bangunkan pelancongan, bayangkan, pelancongan bukan setakat orang yang buat resort tu untung. Yang berjual nasi lemak, yang berjual apa orang kata barbecue, yang jual buah-buahan, yang buat homestay, yang buat sewa kereta, dia akan banyak industri. Kita ada minyak. Tuan-tuan, ada minyak ke saya? Minyak urut adalah. Kalau kita tak ada minyak, akhirnya negeri tempat yang ada minyak boleh kaya. Miri, Bintulu, Sibu boleh. Sibu tak ada lah. Miri, Bintulu je yang kaya. Habis tempat Asajaya macam mana? Kita ada pantai nak? Ada. Tapi kenapa kita tak boleh maju? Sebab pemikiran mantul pemimpin kita untuk melihat
Macam mana nak memajukan? Saya tengok antara tempat yang paling subur. Orang Madah orang Bulak tikam biji tumbuh pokok. Benar sih benar. Sebab saya orang Tuang, saya tahu. Tahu kenapa dia... Okey, ada semalam saya bawa kawan saya daripada Sabah tu kan. Dia tanya, subur, korang tahu tak kenapa? Tahu tak kenapa Astajaya ni subur? Ini psikologi kita belajar. Kenapa Astajaya Muara Tuang subur? Kita ni kawasan Muara